juga tertarik kepada ciri-ciri pelajar tu. Apa dia? Ethics, spiritual strength, morality based education. Sebab kalau pandai saja tapi tidak mempunyai nilai spiritual, akhlak, dia boleh gunakan kepandaiannya untuk merosakkan negara kita. Contoh paling ekstrim, ada kelulusan tinggi tapi gunakan ilmu itu untuk membuat bom. It's not impossible in today's context. Inilah yang kita hendak bangunkan. Ciri-ciri yang positif, leadership skills, kepemimpinan dalam apa juga situasi. Satu ungkapan yang tepat, jelas dan terus menepati apa yang harus kita fikirkan, iaitu kalau bijak sangat pun, kalau bijak tapi tidak mempunyai akhlak, tidak menggunakannya dengan betul. Ya, tidak ada sasaran diri, yang mana ciri-ciri itu ada pada PPPM, dan kalau itu tidak digunakan maka ianya akan mungkin ia akan menjadi benda lain pula. Ya, betul, dan itu telah ditegaskan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Antara itu kita bawakan tetamu yang lebih tepat untuk kita nak perpanjangkan lagi aspek ataupun intipati kepada PPPM PT. Ya, baik, kita nak bincangkan topik modal insan negara maju, bagaimana ia boleh menolong graduan-graduan yang akan keluar dari universiti dan juga negara kita, ekonomi negara kita. Jadi dengan kita ingin mengalu-alukan tetamu kita, Prof. Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Apa khabar? Baik. Baik, Cakti, pastinya untuk para akademik yang melihat ini merupakan satu lagi penambahbaikan untuk memperkukuhkan lagi aspek pendidikan. Ialah kita nak menganjak ke negara maju. Pastinya kalau negara maju itu aspek pendidikan memang tak boleh ditinggalkan sama sekali. Betul. Intipati kepada, sebelum kita merujuk kepada perkara-perkara lain, intipati kepada PPPM-PT itu, bagaimana Prof melihat secara keseluruhan terlebih dahulu? Plan pembangunan pendidikan tinggi negara ni dia berbeza sedikit daripada plan strategik pendidikan tinggi negara yang PSPTN yang dulu, yang mana sebenarnya tak sepatutnya berakhir sekarang, sepatutnya berakhir tahun 2020. Tapi disebabkan perkembangan di dunia ni, di peringkat global dan juga di serantau ini, maka kerajaan telah membangunkan plan pembangunan yang baru dan melihat balik PSPTN yang lama ini. Jadi yang perbezaan di antara plan pembangunan ini dengan yang dulu adalah penekanan kepada outcomes ataupun apa yang kita boleh dapati. Berlainan daripada plan dulu yang mana penekanannya kepada input. Jadi itu apa yang dimasukkan di situ. Dan juga terdapat 4 elemen yang baru dalam plan ini, iaitu dari segi governance universiti yang lebih baik, yang lebih memberi autonomi kepada universiti, dari segi financial sustainability ataupun kelestarian keuangan universiti, di mana universiti perlu menjanakan dana keuangan dia sendiri, dan penekanan kepada TVET dan sebagainya. Jadi elemen-elemen ini adalah elemen yang baru, dan ini saya harap boleh memacu negara ke arah satu negara yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Dan ini adalah amat perlu sekali lah, saya rasa. Baik. Kalau kita lihatkan, kita pernah memberi penekanan ataupun kita mengasaskan pengetahuan untuk ekonomi negara, kita ikut knowledge based economy, tapi sekarang ni dia lain pula, dia ikutkan value driven talent. Jadi dia berlainan kalau kita lihatkan. Jadi untuk bakat yang telah dilancarkan ni, pada pendapat Prof, bagaimana ia boleh menolong ekonomi negara kita dan juga mereka yang baru keluar dari universiti? Apakah perbezaan dia untuk mereka keluar dan juga menjadi insan yang lebih berbeza dalam tahap minda ataupun seperti yang dikatakan mindset, skills? Kalau kita lihat dulu PSPTN dulu, kita memang nak melahirkan graduan-graduan yang pandai, yang pandai, mempunyai skill set yang tinggi dan sebagainya. Tetapi tidak ada penekanan tentang job creation, iaitu graduan-graduan yang bukan sahaja menjadi employee ataupun menjadi tenaga kerja untuk orang lain, tetapi menjadi orang yang boleh membangun ke industri yang tidak ada sekarang.
pekerjaan yang tidak ada sekarang. Jadi itulah yang dihasratkan oleh kerajaan dan itu juga yang dihasratkan oleh UM sendiri, Universiti Malaya sendiri, untuk menghasilkan graduan yang bersifat entrepreneurial, yang mana akan menjadi the job creators of tomorrow. Kalau saya cakap dalam bahasa Inggeris. Kalau aspek itu, mungkin ada juga persoalkan kenapa diberikan tumpuan keusahawanan itu, sejauh mana pentingnya keusahawanan itu. Soalnya aspek di sini, kalau kita lihat di BH ataupun di utusan, segala akhbar pun menyatakan graduan berciri keusahawanan di utama. Adakah benda lain tidak diberi utamaan? Kalau ada, apa potensi-potensi yang lain? Saya rasa bukannya tidak diberi keutamaan, tetapi skill-skill lain tu telah diberi keutamaan pada masa-masa yang lepas. Keusahawanan benda yang perlu. Jadi keusahawanan itu benda yang perlu. Jadi jangan salah anggap bahawa keusahawanan itu bermaksudnya untuk yang menggunakan bisnes dan sebagainya. Keusahawanan itu adalah satu mindset, satu minda di mana keusahawanan itu enterprising ataupun being entrepreneur tu perlu bukan saja untuk membangunkan bisnes tetapi untuk menjadi seorang tenaga kerja yang baik di masalah, yang boleh berfikir sendiri, yang boleh independen, yang tidak mengharapkan hanya arahan daripada ketua dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan kepada mindset. Tetapi bukan, Prof, untuk mereka yang di luar sana, graduan-graduan baru ni yang baru keluar, budak-budak muda-muda, muda-mudi sekarang ni, adakah mereka ingin memasuki bidang keusahawanan ataupun mungkin ini menjadi satu paksaan kepada mereka? Adakah minat tu memang sedia ada? Seperti saya kata tadilah, setengah orang dia salah anggap keusahawanan tu kita nak bisnes, buat bisnes saja. It's not about business semata-mata. Bukan bisnes, tapi keusahawanan punya mindset. That is more important. Jadi yang plan ni dia menekankan keusahawanan itu ciri-ciri keusahawanan. Bukannya bermaksudnya seorang graduan tu perlu menjadi businessman, bukan menjadi seorang. Sebab itu ditekankan situ graduan berciri keusahawanan di utama. Sebabnya ada beberapa aspek penting bila saya sangat setuju bila Prof ada menyatakan perkara tersebut. Okey, satu perkara di sini yang Perdana Menteri amat menekankan dari segi kemahiran. Kemahiran dan tanpa henti saya rasa pihak Kementerian Pendidikan sendiri pun amat mementingkan aspek supaya graduan yang lahir tidak berfaksikan kepada akademik semata-mata tetapi harus ada skill, harus ada kemahiran. Bagaimana kita nak ubah transformasi? Ialah sebabnya selama ini kita terbiasa masuk universiti, konsepnya mudah, masuk universiti duduk belajar dan keluar mencari pekerjaan dengan saya ada lulusan diploma, ijazah dan pelbagai lagi. Untuk kita nak mentransformasi, apa agaknya langkah-langkah yang perlu supaya mereka bersedia, harus mereka keluar dengan ada skill, mereka harus, saya rasa itu ada peranan di VTEC itu sendiri. Okey. TVET adalah salah satu lonjakan ataupun shift yang di dalam plan pembangunan baru ini. TVET stands for Technical Vocational Education and Training. Jadi apa yang kita nak bangunkan adalah graduan yang mempunyai skill-skill yang tertentu yang sekarang tidak terdapat di negara kita. Terdapat satu imbalance di negara kita di mana kalau kita terus menghasilkan graduan yang berpengetahuan tinggi tetapi tidak mempunyai skill set, tidak ada industri yang berteknologi tinggi akan datang sebab tidak ada tenaga pekerja. Tenaga pekerja yang hadir hari ini pun daripada luar. Jadi kita kurang. Jadi kemudian satu lagi yang perlu kita tekankan bahawa di sini dalam hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Sekarang kita ni apa yang dipanggil dalam middle income trap, iaitu dalam pendapatan sederhana dan sukar untuk keluar daripada pendapatan sederhana ini. Kita memerlukan industri yang berteknologi tinggi, yang memerlukan pekerja yang mempunyai satu skill set yang tinggi. Dan ini sekarang amat kurang. Dan saya sendiri telah berbincang dengan pelabur-pelabur dari luar negara apa sebenarnya yang diperlukan di Malaysia ini. Dan pelabur-pelabur ini mengatakan yang perlunya kalau kita nak bawa industri yang berteknologi tinggi mesti ada satu tenaga kerja atau workforce yang mempunyai skill set tertentu supaya kita boleh menjalankan industri yang tinggi ini di negara kita. Betul. Jadi usaha itu bagaimana ianya mungkin boleh menjadikan satu realiti? Apakah intipati yang terkandung dalam PPPM ini nanti mampu untuk membentuk TVET itu sendiri? Maksudnya TVET itu sendiri, konten TVET itu perlu untuk diubah supaya ianya tidak menjadi seperti yang dahulu sekadar mungkin atas dasarnya saja, tapi kali ini yang lebih agak agresif. Betul. Sekarang tidak terdapat ramai pelajar TVET yang ada di pendidikan tinggi negara.
apa yang perlu kita bangunkan juga adalah apa yang dipanggil industrial training ataupun latihan industri yang lebih mantap lagi. Dan juga kalau boleh kita bawakan industri itu sekali masuk ke dalam universiti dan dalam institusi pengajian tinggi tempatan. Ini membolehkan pelajar-pelajar ini terdedah kepada industri pada peringkat lebih awal lagi. Jadi mereka akan lebih bersedia apabila keluar sebagai graduan di pasaran di sana, supaya mereka lebih cepat diserapkan masuk ke dalam industri-industri tersebut dan tidak lagi menunggu peluang pekerjaan, kena tunggu temu duga dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu memang menjadi satu realiti dewasa ini. Apabila mereka yang menyertai pakar ataupun kemahiran ini, mereka lebih mudah untuk mendapat pekerjaan. Betul. Dan itu jelas memang sudah pun terbukti, betul? Betul. Dia dapat skill lain pula ya. Kalau dilihatkan dengan orang lain, mungkin aspeknya dua aspek, seperti kata dua prong ya. Satu yang graduan yang memang boleh meneruskan perjalanan hidup mereka untuk mencari kerja yang biasa, ataupun mereka yang rasakan mereka ingin cuba skill lain pula walaupun dengan kelulusan tapi dapatkan skill yang lain. Ya, skill seperti yang kalau dalam bahasa Inggeris soft skills ke apa-apa ya. Jadi memberi mereka peluang yang lebih luas lah. Okey, satu perkara, Prof, kita nak melihat persepsi. Saya ingin mengungkap ataupun mengangkat perihal persepsi. Mungkin ada orang persoalkan kenapa perlu kita melaksanakan PPPM PT sekarang ini. Ianya seperti menyusahkan, ianya seperti sangat rumit untuk seolah-olah nanti satu bebanan kepada bakal anak-anak mereka yang masuk ke universiti. Pandangan daripada Prof itu sendiri supaya benda ini, ialah kita nak merubah sesuatu kepada satu benda yang baik, transformasi, nak menganjak kepada sesuatu negara maju. Kita mahu negara maju, tetapi perubahan itu kita tidak mahu ikuti. Apa mungkin pandangan daripada Prof? Memang mana-mana perubahan akan mempunyai cabarannya sendiri. Dia boleh dengan halangan. Jadi kita memang tahu bahawa setiap perubahan besar seperti plan pembangunan ini, dan ini sekira adalah satu perubahan yang amat besar sekali dari segi penekanannya dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita tidak lakukan ini sekarang, saya rasa hasrat kita untuk menjadi sebuah negara yang betul-betul maju bukan just jadi pada pendapatan per kapita ataupun pendapatan yang tinggi, tetapi dari segi mindset, dari segi cara pemikiran, saya rasa tidak akan tercapai hasrat itu. Jadi saya rasa ini adalah satu langkah yang amat wajar. Dan sebagai ahli akademik, saya rasa telah ditemu buah beribu ahli akademik untuk mendapatkan input. Untuk mendapatkan input bagaimana dan apa yang perlu dilakukan untuk mentransformasikan negara kita melalui plan pembangunan ini. Betul-betul. Kalau mereka yang sudah pakar dalam bidang akademik ataupun pakar dalam bidang masing-masing sudah pun mencurahkan pelbagai idea dan juga pandangan untuk mendapat keputusan untuk mencetuskan PPPM, saya rasa itu bukan lagi satu persoalan besar untuk dibangkitkan oleh mana-mana pihak. Betul lah, Prof. Doktor. Satu lagi perkara di sini, kalau dinyatakan, saya beri penekanan, generasi muda juga harus diberi kesedaran bahawa TVET turut menjadikan peluang kerja yang luas. Tadi Prof dah nyatakan, dan kedua mampu memberi pulangan lumayan. Jadi ada dua aspek kat situ. Cumanya ditekankan lagi, college community, college vocational dan juga politeknik akan menyediakan pendidikan tinggi TVET terbaik. Artinya di situ modelnya akan berubah ataupun ia masih lagi kekal? Saya rasa pada pandangan ada dua perkara yang akan berlaku. Pertama adalah pengambilan pelajar untuk TVET akan meningkat. Pengambilan itu nanti lebih bersyarat yang lebih ketat atau bagaimana agaknya? Kalau sebelum mungkin agak mudah sikit. Bukan bersyarat lebih ketat. Saya rasa akan terdapat pertukaran sedikit daripada hanya mendapatkan pengetahuan di universiti kepada politeknik yang menghasilkan graduan-graduan TVET ini. Dan perubahan kedua saya rasa akan terdapat perubahan dalam kurikulum dan cara delivery, penyampaian TVET itu sendiri, di mana akan melibatkan lebih lagi industri, akan melibatkan lebih lagi latihan di dalam industri, dan seperti saya katakan tadi, industri sendiri dibawa masuk ke dalam politeknik dan college community. Jadi saya rasa kedua ni perlu dijalankan sekali supaya ini lebih berkesan lagi. Dan ini akan menghasilkan, saya harap menghasilkan graduan TVET yang lebih baik lagi pada masa hadapan, yang lebih bersedia untuk teknologi tinggi yang kita harapkan akan terjadi di negara kita ini. Prof, mungkin Prof boleh beri pendapat pembangunan pendidikan Malaysia untuk plan ni. Pada pendapat Prof, bagaimana dalam masa, katakan dalam jangka masa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ni,
apakah perkembangan yang Prof harapkan untuk plan ni bersama dengan graduan dan juga untuk ekonomi negara ataupun untuk pembangunan negara? Saya berharap bahawa pada masa yang 5 tahun, 10 tahun akan datang, bahawa terdapat lebih penekanan kepada main mindset ataupun pertukaran minda graduan-graduan sekarang. Sebagai Timbalan Chancellor untuk akademik, kita pun sedang merangka, dan bukan saja di UM, saya rasa mesti di universiti lain juga, merangka langkah kurikulum yang baru dan supaya ini boleh direalisasikan. Saya harap graduan-graduan yang akan datang akan lebih bersedia untuk teknologi tinggi, akan lebih bersedia untuk membuka usahawan bisnesnya sendiri, industri-industri yang baru dan dengan teknologi yang baru yang bukan saja diimport daripada luar negara tetapi dibangunkan di dalam negara. Dan saya rasa ini adalah salah satu lonjakan juga di dalam plan pembangunan ini yang mana mungkin tak berapa nampak di sini. Misalnya untuk lonjakan 7 misalnya Shift 7 Innovation Ecosystem, di mana penekanannya bukan saja kepada penerbitan, disebabkan bilangan penerbitan Malaysia adalah amat tinggi sekarang. Adalah yang ke-23 tertinggi di dunia. Jadi untuk sebuah negara yang kecil, ini adalah satu pencapaian yang amat membanggakan. Tetapi penekanannya bukan saja kepada penerbitan sekarang, tetapi penekanan kepada komersialisasi dan macam mana kita boleh mentransformasikan ataupun menterjemahkan pendidikan itu kepada satu benda yang berhasil, yang boleh menghasilkan teknologi yang tinggi dan industri yang baru di negara kita. Kita memandang tinggi perkara ini. Kementerian sasar 650,000 pelajar TVET untuk 10 tahun yang akan datang. Hari ini 2015, 2025 yang jadi sasarkan. Okey, modelnya harus diperkasakan, saya percaya, dan juga dari segi tenaga pengajar, cara pembelajaran itu juga mungkin harus dibentuk semula. Perlu ada perinciannya lebih supaya lebih aktif dan juga agresif. Tapi satu pihak juga harus kita tidak perlu lupa. Kalau kita perhatikan, kalau di luar negara sendiri, sokongan daripada industri itu juga sangat kuat kepada orang dalaman ataupun pelajar-pelajar mereka. Itu perlu kita beri penekanan juga kan. Tadi Prof ada nyatakan betul, industri masuk ke dalam pembelajaran, saya setuju, tetapi sokongan yang betul-betul mutlak itu harus diberikan untuk membantu dan juga menyokong usaha kerajaan dalam menyediakan. Ini besar ni, 650,000 memang untuk 10 tahun. Satu sasaran yang amat besar sekali. Saya rasa saya boleh dilakukan. Dulu apabila kita masasarkan pelajar antarabangsa, katakan 200,000 menjelang 2020 dan kita kata 2015 kita mesti ada mencapai 100,000. Sekarang sudah melebihi 100,000. Jadi bukan satu sasaran yang mustahil. Okey. Apa yang saya harapkan di sini bahawa industri ini bukan bermaksud industri yang besar saja, bukan syarikat-syarikat yang besar yang bersifat multinasional dan sebagainya yang masuk ke universiti, tetapi juga syarikat-syarikat SME ataupun syarikat yang bersaiz sederhana, bersaiz kecil juga termasuk dalam plan ini dan melibatkan diri dalam plan ini supaya ia boleh memberi manfaat kepada mereka dan juga kepada graduan-graduan dan kepada siswazah TVET dan sebagainya. Prof, nak tanya, kalau di Jepun, di negara Jepun mereka ada sistem on the job training ataupun latihan semasa mereka belajar. Maksudnya mereka buat belajar untuk 6 bulan, lepas tu untuk 2 bulan mereka ke sesuatu industri yang mereka tengah menceburi untuk mendapatkan latihan. Maksudnya on the job training, dapatkan latihan yang asas, jadi mereka tahu apa yang sebenarnya berlaku. Maksudnya tengah belajar di universiti? Tengah belajar di universiti, ambil break, jadi universiti akan membenarkan mereka untuk menceburi bidang-bidang ataupun industri yang mereka yang berkenan. Jadi adakah ini juga menjadi satu mungkin cara untuk menolong graduan-graduan kita? Adakah ini juga satu ciri-ciri yang akan dimasukkan atau memang sudah sedia ada? Sekarang ni latihan industri memang satu yang diwajibkan untuk semua program di universiti. Dan di UM kita mewajibkan satu semester latihan industri. Dan bukan sahaja latihan industri yang kita wajibkan, tetapi kalau boleh industri di luar negara. Jadi untuk memberi pendedahan yang lebih kepada pelajar-pelajar UM. Setiap tahun UM membelanjakan dana yang amat besar untuk menghantar lebih kurang 2,000 pelajar ni ke luar negara untuk mendapatkan pendedahan di universiti dan juga industri luar negara. Dan kita juga menerima lebih kurang 2,000 pelajar asing antarabangsa ke UM
dalam student exchange program. Mereka sama ada masuk industri atau mengikuti program-program di UM, khusus-khusus di UM, nampak kredit transfer. Jadi kita harapkan akan memberi pendidikan lebih baik kepada industri, bukan sahaja di dalam negara tetapi di luar negara, supaya mereka menjadi graduan yang lebih enterprising, lebih kesuanan, mempunyai mindset yang lain. Timbulkan pemerintahan yang lebih baik ini. Okey. Itu penting. Terima kasih Prof. Dr. Awang Murgibah Awang Mahmud. Orang negeri saya ni. Okey, terima kasih atas waktu ini. Intipati yang tepat, jelas, dan yang penting sebenarnya kita jangan pening kepala Prof. Ibu bapa jangan risau sebabnya modul ataupun intipati kepada PLAN ini pasti sudah pun dibincangkan dengan lebih terperinci, dan apa yang perlu kita lakukan adalah untuk menyokong, kalau nak negara maju, kita perlu ada PLAN sebegini. Barulah kita boleh menjadi sebuah negara yang untuk tahun 2020 insya-Allah.